Mungkin nak ingat, nak tengok balik. So korang pun boleh record apa video Google Meet hari ni. Saya punya dah start record dah. Dia nak start. Sekejap lagi. Kita akan start sekejap lagi. Tunggu lagi seminit dah. 12.25 dah 30 minit dah. 5 minit dekat 12.30 dah. Cikgu Oh, nak minta link kehadiran. Dekat chat. sekejap. Dia baru masuk. Tak ada, saya baru masuk. Dia baru masuk, tak ada. Okay, saya dah paste sekali lagi. Okay. Kelas saya ada 37 yang ada kat sini yang tengah online. 30 tolak saya, 35 lah. Okay, saya tak nak buang masa banyak-banyak. So, kalau boleh kita nak start. Siapa-siapa ada parent-parent yang WhatsApp saya ke, boleh masuk ke, tak boleh masuk ke, minta maaf kalau saya tak reply. Sebab saya memang guna dua telefon. Telefon yang satu lagi tu, yang parent awak dia WhatsApp tanya apa-apa ke, itulah yang saya gunakan untuk nak buat Google Meet. Minta maaf lah kalau saya terlewat ke, ataupun saya tak perasan ke, lepas kelas baru saya nampak ke, awak punya WhatsApp ke, ataupun Telegram tanya itu ini pasal awak tak boleh masuk lah, apalah semua. Okay. So, kalau okey semua sekali, okay, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma haja jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqal ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami. Dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhanku, perkenankanlah segala usaha kami. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatikanlah segala usaha kami pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang di bawah lindungan-Mu dan dalam menuntut ilmu. Jadikanlah perpisahan kami pada hari ini perpisahan yang jauh dari sebarang kemaksiatan. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay. So, sekarang dah last kali yang baru cek kehadiran. Raja Ahmad Syami sudah, Muhammad Aidil sudah, Ryan sudah, Raja Ahmad Syami, Haziq dengan Hazim sudah. Ainur Hanisah pun sudah. Okay. Saya nak share screen sekejap. Tak screen lah senang. Okay, saya harap semua orang dah bersedia. Kalau ikutkan memang dalam WhatsApp cikgu kata cikgu nak ajar tajuk jirim, tapi cikgu sebenarnya tak ajar tajuk jirim pun. Cikgu nak kita nak buat ulang kaji soalan-soalan yang latihan topik-topik yang kita dah belajar sebelum ni. Cikgu nak bagi balik. Adalah 15 soalan, 20 soalan, ada 2 set cikgu dah buat. So kita akan buat, kita akan habiskan satu set. Lepas tu tengok set yang kedua tu sama ada sempat ataupun tak. Kalau tak sempat, kita akan sambung besok lah. Okay. Sekejap So kita akan buat benda ni secara online macam biasa. Sama juga macam sebelum-sebelum ni, macam apa kelas saya dengan awak sebelum ni. Sekejap Mana ke dia lupa dah, tak nampak dah. Macam nak tengok soalan yang mana yang saya nak bagi tadi. My library. Okay, ada 15 soalan. Okay, ada 15 soalan. So, kita akan buat yang ni dulu.
So minta kerjasama, komitmen untuk semua untuk masuk dan join quiz latihan yang cikgu akan bagi kejap lagi. Okay. Ada 15 soalan saja, jangan risau. So macam biasalah. Okay. Macam biasa, awak tolong klik dekat link yang cikgu bagi ni. Link dekat bawah ni. Untuk masuk dekat ruangan quizzes.my.com ni. Lepas tu, tolong masuk dia punya code number dia seperti yang tertera. Okey, macam biasa tulis nama dan kelas awak. Siapa tak tulis kelas, saya tendang terus, saya remove awak kena masuk sekali lagi. Jangan nak cepat-cepat sangat tekan je. Arif Azman Rul keluar, masuk balik. Dah kena dah seorang yang tidak mengikut arahan saya ni. Arif Azman Rul tolong masuk balik. Arif Azman Rul tolong masuk balik. Kelas awak tak letak. Saya tahu awak kelas 5 tekun, tapi saya nak awak tulis juga kelas saya 5 tekun. Saya tak peduli. Puteri Aira Damia tolong masuk balik. Nur Hayati tolong masuk balik. Tulis nama dengan kelas sayang. Nama dengan kelas awak. Puteri Aira Damia tolong masuk balik. Siapa-siapa yang tak tulis nama ni memang saya terus keluarkan. Saya terus remove, awak kena masuk balik. Jangan nak cepat masuk, tapi awak tak ikut arahan pun tak guna juga. Okey, ada 29, 30. 30 orang yang dah masuk. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang belum masuk? Ada 30 orang yang sudah pun masuk dalam talian. Okey, awak boleh tengok nama dekat sini. Ada lagi ke yang masih lagi belum lagi yang ada lagi yang nak masuk lagi dalam kelas saya? Jeff Ryan baru nak admit. Okey. Pada siapa-siapa yang baru masuk. Okey, pada baru siapa-siapa yang baru masuk dalam kelas saya juga akan bagikan dua link. Satu link untuk join satu quiz dan satu lagi link untuk awak untuk cek kehadiran, untuk tanda kehadiran awak. Okey. Quizzes.com tu adalah link quiz. Yang kedua, tiny URL tu adalah link kehadiran. Tolong masuk pada yang belum masuk. Yang dah masuk tu terima kasih. Okey, kita pergi balik, kita nak cek balik siapa-siapa lagi yang belum masuk. Okey, ada 33 orang yang dah masuk. Tengok kehadiran kita berapa orang? Ada 39 orang, 37 orang. 37, 38 orang lah. Okey, ada 33 orang, maksudnya ada lagi 5 orang. 4 orang, 5 orang lagi yang belum lagi masuk. Cepat. Saya tak nak tunggu lambat-lambat sangat kat sini. Hello. Cikgu, mana link? Okey, sudah Ada 33 orang. Minta maaf ada gangguan sikit. Ada orang call. Cikgu punya telefon saya. Sebab cikgu punya telefon ni connect dengan kita punya Google Class. Jadi kalau ada orang call masuk, memang dia akan terus cut. Okey. 34 orang. Siapa lagi yang belum masuk ni? Okey, kalau saya tak nak buang masa lama-lama sebab kita nak bincang soalan tau. Kita nak bincang soalan. Quiz is quiz lah. Ada 40 orang dalam kelas ni. 40 orang ada dalam kelas ni. Tapi ada 33 orang yang last kali kehadiran Muhammad Mukri Dani. Mukri Daniel. Nur Kalisha. Last kali yang tanda kehadiran dekat saya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
Ada 38 orang. Okey. Saya tak nak buang masa banyak-banyak. Kalau semua orang dah bersedia, okey, mari kita jalan je lah mana yang ada. Takkan nak tunggu lama-lama sangat kan. Ada 35 orang. Okey, terima kasih pada yang baru masuk. Okey, Mukri Daniel. Okey, bagus. Saya perlu tunggu lagi tak? Ada siapa-siapa lagi yang belum masuk, yang nak masuk? Kalau tak, saya nak mula. Okey, 37 orang. Siapa lagi? Semua dah ada ke? Tolong beritahu siapa-siapa yang belum ada, yang nak masuk tapi tak masuk-masuk lagi. Sebab cikgu nak start kejap lagi. Soalan pun tak banyak, ada 15 soalan je. Ada? Okey, kalau tak ada, cikgu nak mulakan sekarang. Cikgu nak tekan start. 1, 2, 3. Okey, dah bermula. Tak payah nak rushing-rushing sangat nak jawab. Ambil masa awak. Doesn't matter kalau awak siap paling lewat. Saya bagi awak lebih kurang 15 minit untuk jawab. Sekarang pukul 12.30. 12.40, 12.55 kita akan start balik untuk bincang. Okay? Tak payah nak rushing sangat. Slow. Kalau tak jawab, tak sure jawapan dia, tak ada masalah. Boleh buka buku, boleh Google ke mana-mana sumber yang awak rasa yang awak boleh capai untuk awak tengok, cari jawapan. Okay? Tak tahu jawapan, boleh Google, boleh buka buku teks ke, buku latihan ke, mana-mana sumber ke untuk awak jawab soalan tersebut. Saya bagi awak sampai 12.55. Okey. Faham Jangan main tenyih je. Carilah, jawablah pelan-pelan. Pelan-pelan. Okey. Ini bukan pertandingan. Okey. Awak bersaing untuk diri masing-masing. Bukan bersaing dengan orang lain. Orang lain tu nanti akan ada satu sesi lain khas yang saya akan buat. Yang ini memang awak kena buat. Memang awak kena compete. Okey.
Ya, ada siap. Dah banyak masa lagi. Tak apa, relax. Tunggu. Tunggu kawan-kawan awal lain. Kawan awal lain ada yang tak siap. Saya bagi banyak masa. 15 minit saya bagi. Sekarang ini baru baru 6 minit. 6 minit, 7 minit. Okey. Kita akan buat balik, kita akan ulang balik latihan ini lepas habis kelas ni nanti. Ha. Saya nak tengok perbezaan markah awak. Sebelum dengan selepas. Okey ke tak okey? Tengku Ari Syami tak siap lagi, sikit lagi. Nur Humairah tak siap lagi. Syamil pun tak siap lagi. Syahir pun tak siap lagi. Adam Ryan tak siap lagi. Zaid Haikal baru 1-2 soalan ni. Ha. Habiskan cepat. Habiskan cepat. Sebab nanti saya tak boleh tekan N ni. Button N ni. Kalau saya tekan button N ni, awak yang tengah jawab dan tak habis lagi tu, dia akan automatik akan keluar. Syamil tak siap lagi. Sikit lagi kot saya ingat. Nur Humairah baru je siap. Adam Ryan sikit lagi. Zaid Haikal tak bergerak. Tak tahu pergi mana. Zaid Haikal ada tak dalam kelas saya ni? Zaid Haikal 5 tekun. Ada tak dalam kelas saya? Tolong respon sikit boleh tak? Sik dia ada kot. Ha? Janganlah orang lain pula tolong jawab kan. Saya nak orang yang nama orang ni yang jawab kan. Yang jawab sendiri jawab. Takkan dia tak ada suara dah kot. Hilang suara dah. Zaid Haikal ada tak? Ada tak nama murid Zaid Haikal dalam kelas saya?
Ada ke tak ada? Saya ada cikgu, tapi saya terkeluar dalam kuis. Kenapa? Kenapa awak terkeluar? Kenapa awak terkeluar, Zek Haikal? Zek Ya, saya Haikal, masuk. saya tanya sikit. Tak, saya tanya kenapa awak terkeluar. Tak ada masalah pun awak nak masuk balik. Tak apa, dah lambat dah, dah lambat. Saya nak tanya kenapa awak keluar, terkeluar. Nek saya slow cikgu. Sengit slow. Okey, Cikgu tak apa, tak apa. cakap Macam ni. sekat-sekat. Saya dengar suara awak pun tersekat-sekat. Tak apa. Awak dengar je lah kalau macam tu. Tak macam ni. Tak payah masuk dulu sebab cikgu nak start balik dengan perbincangan. Nanti yang nama awak kat sini, cikgu keluarkan daripada senarai ni dulu tau. Tak apa, awak dengar je lah. Tak boleh, tak lain tak okey kan? Awak macam mana? Okey, semua dah jawab. Ada yang masalah-masalah teknikal tu kita tak boleh nak elak lah. Okey, kalau awak tengok kat sini, yang hijau ni maksudnya betul. Yang merah ni maksudnya salah. Kalau awak tengok daripada atas sampai ke bawah, okey. Yang merah tu maksudnya salah. Awak jawab salah. Yang atas ni, yang hijau, biru ni, awak jawab betul. Tak apa, saya end balik. Saya end dia punya ni. Ini yang antara yang tiga awal, yang tiga terawal lah. Tiga top lah. Okey, tak apa. Ini dia punya summary lah. Okey, alright, no problem. So sekarang ni kita nak pergi go through dengan soalan dia dulu. Dengan soalan yang awak semua dah jawab. Soalan mana soalan tadi? Ni soalan tadi. Okay, kita pergi soalan satu demi satu. Kita ada 15 soalan kat sini. Kejap lagi, lepas habis je soalan ni, cikgu akan play balik soalan yang sama ni untuk awak buat balik. Okay? Untuk awak buat balik. Okay. Dekat situ, awak boleh nampak lah kat mana awak salah tadi, kat mana yang awak betul tadi. Kenapa saya jawab tadi salah tadi, awak boleh tengok balik dekat sini. So, saya harap lepas ni, awak punya keputusan awak lebih baik lah daripada yang soalan yang mula-mula tadi, yang pertama tadi. Okay? Kita akan tengok balik, kita akan bincang balik. Kita tengok soalan nombor 1. Apakah dera yang digunakan untuk mengelepasi bentuk sesuatu objek? Okay? Dia tidak menggunakan pendengaran, dia tidak menggunakan bau, dia tidak menggunakan rasa. Okay? To recognize a shape for any object, we just only our penglihatan, our sight. Okay? Dera penglihatan kita. Okay, jawapan dia penglihatan. Okay, nombor 2. Antara aktiviti berikut yang manakah menunjukkan kepentingan dera bau? Kepentingan dera bau. Okay. Okay, jawapan dia dapat mengenal pasti sama ada sesuatu makanan masih boleh dimakan ataupun tidak. Itu paling penting sekali. Okay, struktur makanan tak boleh. Struktur makanan tu kita hanya boleh, itu dia ada diri lain selain melihat. Kita boleh gunakan diri sentuh untuk melihat kepentingan. Dalam banyak jawapan ni paling dekat-dekat tau. Awak kena cari paling tepat. Dapat mengenal pasti harga suatu makanan. Itu pun bukan keutamaan dia lah. Bukan keutamaan. Deria bau. Tak ada kena-mengena pun silap. Yang dapat mengenal pasti ada sesuatu makanan sedap. Dapat mengenal pasti makanan itu sedap ataupun tidak. Itu pun bukan keutamaan dia. Keutamaan dia adalah masih boleh dimakan ataupun tidak. Makanan itu selamat ataupun tidak boleh. Ataupun tak selamat. Kalau makanan-makanan yang dah rosak, biasanya kita akan dapat bau yang tidak menyenangkan. Bau dia akan keluar bau-bau yang busuk. Okey, bau dia bukan bau yang biasa yang awak bau. Contoh macam awak makan laksa. Kuah laksa. Awak tahu kuah laksa tu macam mana? Tiba-tiba satu hari tu awak dah nak makan laksa, awak beli dekat mana-mana, tiba-tiba awak panaskan sikit, lepas tu awak bau, dia tak bau laksa pun. Kuah tu tak bau laksa pun. Dia bau benda lain. Dia bau macam gulai yang dah masam. Kemungkinan makanan tersebut dah rosak. Itu pentingnya dera bau tu. Okey? Jelas So saya pergi soalan nombor 3. Antara yang berikut, yang manakah bukan merupakan kemahiran proses sains? Kemahiran proses sains. Memerhati adalah kemahiran proses sains. Mengelas adalah kemahiran proses sains. Berkomunikasi adalah kemahiran proses sains. Okey, yang tidak ada kena-mengena, yang salah adalah membuat keputusan sendiri. Okey? Kemahiran proses sains ada 8 tau. 8 ke 12. Okey? Ada banyak kemahiran proses sains. Okay, membuat keputusan sendiri is not the kemahiran. Membuat keputusan sendiri is not the kemahiran proses sains. Okay, nombor 4.
Okey, antara yang berikut yang manakah perlu dilakukan sebelum murid-murid masuk ke bilik sains? Sebelum masuk, apa nak buat? Pertama, Minum. makan dan minum sehingga kenyang. Ya ke? Tapi kita tengok. Memakai pakaian seragam sekolah. Ya ke? Membasuh tangan sehingga bersih. Ya ke? Meminta kebenaran guru terlebih dahulu. Okey, sebelum nak masuk, first kali minta kebenaran guru terlebih dahulu. Sebenarnya sebelum tu, selalunya cikgu akan tengok. Awak tu tengah makan ke? Awak ni tengah minum ke? Masa awak beratur tu, tangan awak ni dah kotor ke? Tangan awak ni dah cuci ke? Belum. Sebelum masuk ni, okey, awak ni pakai baju sekolah ke tidak dalam nak masuk ni? Itu semua merangkumi kepada yang paling utama, meminta kebenaran guru. Kalau cikgu tengok awak semua okey, tiba saya tengok awak tengah mengunyah, memang cikgu takkan bagilah. Awak habiskan makanan dekat luar tu baru awak boleh masuk. Saya tengok awak semua dah okey, tiba awak tak pakai baju sekolah. Alamak, mana pergi baju sekolah? Sebab saya PJ tadi cikgu, saya tak sempat tukar. Memang cikgu kalau ikut sekala sekolah peraturan apa semua, kalau ada setengah sekolah lah, kena pakai baju sekolah. Tak boleh pakai baju koko. Kalau selain pada hari koko, kita boleh terima lah baju pekerja sukan atau baju koko. Tiba kau pakai baju lain. Memang awak dikenaki untuk tukar kepada baju sekolah untuk supaya awak baru dibenarkan masuk ke dalam bilik sains. Okey. So meminta kebenaran guru terlebih dahulu. Okey, nombor 5. Apakah ciri khas yang terdapat pada haiwan di atas? Ini adalah penyu. Ini adalah penyu. Okey. Ciri khas terdapat pada haiwan bagi melindungi dirinya daripada musuh. Okey. Mempunyai tanduk. Okey, penyu tak ada tanduk. Salah. Duri tajam. Penyu tidak mempunyai duri tajam. Penyu bukan macam landak. Dia ada duri tajam. Mempunyai sisik keras, mempunyai cangkang keras. Sisik keras ni hanya terhad kepada haiwan macam contoh macam ikan ataupun buaya. Sisik keras. Tenggiling. Yes, sisik keras. Kulit sisik keras. Cangkrang keras. Yang paling tepat adalah mempunyai cangkrang keras. Alright. Ni gambar dia. Boleh pergi besar punya. Macam mana? Sekejap. Alamat mana tadi? Dah berterabur dah saya punya. Sorry. Saya tekan dia terkeluar. Sekejap. Masuk balik. Tekan balik. Okey, setakat 5 soalan pertama ni ada soalan nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Daripada soalan pertama sampai 5. Boleh Boleh cikgu teruskan dengan soalan ke-6 dan seterusnya? Boleh. Bagus. Bagus. Terima kasih atas memberikan. Okey, haiwan X berhibernasi apabila tiba musim sejuk. Soalan saya, hibernasi tu apa? Siapa tahu? Hibernasi tu apa? Siapa tahu hibernasi tu apa? Berhibernasi. Dia duduk dalam tanah duduk dalam tanah sampai musim bunga. Dia tak makan, tak apa, duduk situ. Yang paling tepat, paling ringkas jawapan dia, hibernasi adalah tidur ataupun berehat dalam tempoh yang panjang. Dia relax, dia diam je. Kalau 3 bulan, 3 bulan lah. 2 bulan, 2 bulan lah. 1 bulan lah. Okey. Biasanya pada musim sejuk 3 bulan, 3-4 bulan lah. Dia akan duduk sejuk. Dia akan duduk berhibernasi. Sebab apa dia kena hibernasi? Sebab bila tiba musim sejuk, during the winter season, there is no food. There is no food resources. Pokok pun tak banyak yang tumbuh. Pokok pun dia tidak aktif, dia keluarkan buah, tak keluarkan bunga. Ada tapi sangat terhad. Haiwan-haiwan pun tak boleh nak bergerak balas. Maksudnya awak takkan jumpa simply jumpa haiwan-haiwan tu bergerak sana sini sebab kawasan tersebut sejuk. So apa yang dia buat adalah duduk berehat ataupun tidur dalam tempoh yang panjang. So bila dia duduk kata pegun lah, macam tak bergerak. So badan dia tak gunakan banyak tenaga untuk dia nak bergerak ke sana ke sini nak lari apa semua. So dia duduk, so makan tenaga yang ada dalam badan dia boleh simpan, boleh bertahan lebih lama. Itu maksud dia. Tapi bukan semua boleh haiwan berhibernasi. Dia ada serta-serta haiwan mengikut kawasan-kawasan tertentu lah. Okay, jawapan yang paling tepat adalah
beruang kutub. Penguin, ikan paus, singa laut, dia tidak berhibernasi. Dia menjalankan kehidupan dia seperti biasa. Sebab penguin ni memang hidup dalam kawasan sejuk. Okey, dia boleh makan ikan-ikan. Ikan paus pun sama. Ikan singa laut pun sama. Okey, dia bukan haiwan yang berhibernasi. Beruang kutub, yes. Okey. Nombor 7. Badak sumbu mempunyai tingkah laku khas untuk menyejukkan badannya ketika cuaca panas. Apakah tingkah laku khas tersebut? Okay, to maintain their body temperature, dia ada satu special karakteristik. Okay, special karakteristik the rhinoceros. Okay, akan buat. So apa dia? So yang ni, dia akan berendam di dalam lumpur. Okay, dia sama macam kerbau. Kerbau dia sama macam babi hutan. Okay, babi hutan, kerbau, dengan badak sumbu, dia punya cara dia nak sejukkan badannya dengan berendam di dalam lumpur. Okay, menjorok di dalam lubang tak sesuai, salah. Bermigrasi ni contoh je. Contohnya macam ikan, ikan paus, burung layang-layang. Dia yang ni haiwan yang bermigrasi. Okay, bonggol tak banyak pun haiwan yang ada bonggol. Okay, haiwan apa yang ada bonggol kat belakang, kat padang pasir tu? Siapa tahu? Unta. Unta. Okay, bagus. Ya. Haiwan yang ada bonggol kat belakang pun saya ingat tak banyak sangat. Ada pun beberapa ekor saja. Okay, fungsi bonggol tu adalah untuk menyimpan makanan dalam badan bila dia tak ada makanan. Okay, makanan yang tersimpan dalam dekat bonggol tu, dia akan masukkan ke dalam dia punya sistem dia. So dia tak lapar lah. Macam itulah, dia proses lah. Nombor 8. Apakah ciri khas yang terdapat pada pokok kelapa yang melindunginya daripada angin kencang? Angin kencang. Pokok kelapa Pokok kelapa semua orang tahu pokok kelapa ni dia tinggi. Okey, di sebatang je, dia punya batang dia, lepas tu ada daun dia panjang. Apa ciri khas dia nak mengelakkan daripada pokok tu dia boleh maintain lah, dia tak simply ataupun tumbang ke jatuh ke macam mana kan. So, dia ada satu ciri khas, iaitu daun yang berpecah-pecah. Daun pecah-pecah tu bukannya awak ambil batu, awak ambil tukul, awak pecah dia macam tu, tak. Daun yang selai tu, dia ada rongga-rongga, dia daun tu dia halus, lepas tu dia bukan daun yang dia bukan daun yang selai yang besar macam daun pokok pisang ataupun daun pokok-pokok keladi macam tu, no. Macam tu tak sesuai untuk pokok kelapa. Sebab awak kena faham, bila dia berada di atas kawasan yang tinggi, kadar angin yang diterima tu adalah sangat tinggi. So bila sangat tinggi, bila dia tidak ada special ciri yang teristimewa yang ada pada pokok tersebut boleh tumbang. So dengan adanya daun, sifat atau suatu daun yang berpecah-pecah, okay, dia boleh mengurangkan rintangan angin terhadap pokok tersebut, pada pokok kelapa tersebut. So bila dia berjaya mengurangkan rintangan angin, so pokok tu boleh teguh berdiri, dia tidak akan jatuh. Itu fungsi daun berpecah-pecah tersebut. Okey, melindungi angin kencang. Okey. Nombor 9. Okey, kecil dan ringan, mempunyai struktur seperti sayap. Apakah ejen pencaran? Okey, jawapan dia angin. Kita ada 4 ejen pencaran Kita air. Contohnya macam pokok kelapa. Kita ada exploit mekanisme letupan, contohnya macam biji saga, buah bendi. Kita ada manusia dan haiwan. Manusia dan haiwan ni ada ciri-ciri khas yang lain. Dia mesti berwarna terang. Lepas tu dia ada rasa yang sedap, manis, supaya dapat menarik manusia dan haiwan untuk datang ke pokok tersebut dan ambil buah tu lah. Contohnya macam mangga ke, betik ke, kan? Macam monyet suka makan benda-benda yang manis-manis. Contoh macam durian pula, mangga ke, rambutan ke. So dia makan buah tu, so dia punya biji dia dah masuk dekat dalam dia punya sistem dia pergi tempat lain, dia lari tempat lain mana-mana, lepas tu dia buang air, so biji tu terus tumbuh dekat atas kawasan dia dilepaskan tu jadi pokok. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Alright, yang ketiga adalah angin. Yang keempat jawapan adalah angin. Angin. Okay, kecil dan ringan, maksud tu seperti sayap. Macam pokok ni lah, pokok lalang. Okay. Okay. Seterusnya, nombor 10. Yang manakah bukan sumber tenaga api fosil? Yang sumber tenaga api fosil ni datang daripada ni lah yang boleh hasilkan petroleum.
gas asli, haram batu dan sebagainya. Dah menjawab dah soalan kat sini, Pak. Tinja haiwan. Tinja haiwan tu najis haiwan Najis haiwan. Okey, yang ni untuk ni. Siapa tahu ada satu tenaga, ada bentuk tenaga tu yang gunakan tinja haiwan, hampas-hampas tanaman. Siapa tahu dia pakai dia boleh tukar kepada tenaga apa? Dia start dengan huruf B. Kinetik. Dia start dengan huruf B. Tenaga apa? Bio apa? Biojisim. Okey. Tinja haiwan, hampas-hampas tanaman, pertanian. Okey. Digunakan untuk hasilkan satu tenaga, bukan bahan aktif fosil iaitu kita panggil dia sebagai bahan sebagai tenaga dia, bentuk tenaga adalah biojisim ataupun biomass. Okey, dikumpulkan tinja-tinja haiwan dan semua, tak apa, tinja tu najis macam tai lembu ke, tai kuda ke, tai apa anjing ke, tak kisahlah apa binatang, dia akan kumpulkan dalam satu tempat. Gas yang dihasilkan, gas yang terkeluar, gas yang terhasil daripada tinja tersebut, dia akan disedut masuk ke dalam satu kompartmen lain untuk kita gunakan dia sebagai sumber untuk sebagai macam tong gas dia masuk, disedut, gas tu digunakan untuk masak. Itu nama dia. Bentuk tenaga tu adalah biojisim. Okey, nombor 11. Okey, nombor 10. Boleh saya teruskan? Okey, kalau tak ada apa-apa saya teruskan. Okey, tolong take note. Tengok apa benda yang awak dah jawab, mana-mana yang awak dah salah jawab. Kejap lagi saya akan start balik kuis yang sama. Kuis yang sama. Saya dah beritahu awak, saya jangan bagi soalan kuis yang sama. Antara pernyataan berikut yang manakah betul tentang bayang-bayang? Okey, bayang-bayang. Jawapan dia, semakin bayang-bayang membesar, saiz bayang-bayang semakin membesar apabila objek menjauhi skrin. Betul? Sama ada dia menjauhi skrin ataupun dia dekat dengan sumber cahaya. Okey, yang lain-lain, yang tiga-tiga ni atas ni semua salah. Saiz bayang-bayang semakin kecil apabila sumber cahaya mendekati objek. Sumber cahaya mendekati objek, dia sepatutnya dia makin besar. Yang ni, saiz bayang-bayang semakin besar apabila sumber cahaya mendekati objek. Sumber cahaya, okey, betul saiz bayang-bayang semakin besar apabila sumber cahaya mendekati objek. Alamak, sekejap. Saiz bayang-bayang semakin, ni ada dua jawapan ni. Saiz bayang-bayang semakin kecil apabila objek ni salah. Saya nak kena betulkan soalan ni kejap lagi. Ni soalan ni sama ni, jawapan ni. Besar dan kecil. Tak apa. Kita fix yang ni dulu. Yang ni saya akan keluarkan daripada soalan. Kejap lagi. Saya akan delete. Okey, nombor 12. Antara berikut yang manakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku dalam alat X? Apakah alat X tersebut? Tenaga kimia, tenaga elektrik, tenaga kinetik. Maksudnya benda yang bergerak lah, senang cerita. Kinetik dia ada bergerak, elektrik lah, sumber elektrik lah. Kimia ni mungkin datang daripada makanan ataupun tenaga bateri. Kinetik, kalau tengok benda yang boleh bergerak, radio tak bergerak, televisyen tak bergerak, mesin basuh mungkin boleh bergerak, dia berpusing. Okey, tak apa, kita tengok kat sini, dia tenaga elektrik, tenaga kimia. Mesin basuh menggunakan tenaga elektrik, yes. Mesin basuh dia tak menggunakan bateri. Okey, mesin basuh kita gunakan plug je, tenaga elektrik, terus dia pusing. Okey, yang paling tepat, yang paling sesuai adalah adalah kereta mainan. Sebab kereta mainan kita gunakan tenaga bateri itu untuk dia bekalkan tenaga kimia. Daripada tenaga kimia dia boleh convert kepada tenaga elektrik. Daripada tenaga elektrik dia boleh convert kepada tenaga kinetik. So kita boleh lihat kereta mainan itu boleh bergerak. Right. Okey, antara yang berikut, yang manakah betul mengenai bayang-bayang? Yang manakah betul? Saiz bayang-bayang semakin kecil apabila sumber cahaya mendekati objek. Ini macam saiz bayang-bayang semakin besar apabila sumber cahaya mendekati objek. Saiz bayang-bayang semakin kecil apabila objek menjauhi skrin. Okey. Ini pun saya nak kena tengok balik soalan ni. Tak apa. Relax. Antara berikut yang manakah mengalami perubahan tenaga yang sama seperti seterika. Seterika tu daripada tenaga elektrik kepada tenaga haba. Tenaga kecil. Dia panas. Telefon panas. Dia ada sampingan. Lampu suluh cahaya. Kipas ni tenaga angin. Tenaga elektrik. Cerik elektrik. Tahu cerik elektrik tahu kan? Dia macam cerik macam dekat dapur tu. Cuma dia bezanya dia guna plug je, api je. On je. Lepas dia dah masak, dia akan mungkin berbunyi ataupun dia akan auto off. Kelas. Apakah perubahan bentuk tenaga terlibat dalam lampu Kalimantan?
Lampu keselamatan tu lampu pada floor yang dekat macam dekat rumah awak ataupun mungkin dekat dalam kelas kita tu. Yang panjang tu. Okey, tenaga elektrik kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Ini paling tepat sekali. Okey. Ini paling tepat. Dia tak ada tenaga kimia. Dia tak ada tenaga haba. Ni salah ni. Dia punya susunan dia salah. Yang ni pun dia punya susunan dia pun salah. Okey. Sekejap. Saya nak edit sikit lah. Sekejap Saya nak edit kejap. Sekejap boleh. Lepas tu kita nak start balik untuk jawab balik soalan ni. Saya bayang-bayang semakin besar apabila besar. Yang mereka betul. Tak apa ni saya buang lah. Ada soalan yang menirukan awak. Okey, ada 14 soalan. Daripada 13 soalan dan 15 soalan, saya dah buang sebab satu tu soalan tu dia tak relevan. Saya tak nak awak pening nanti. Okey, kita akan buat balik, start balik. Okey, macam biasa siapa Fahri Fairuz ni? Baru nak masuk kelas saya ni. Macam biasa, tolong klik dekat link yang cikgu bagi tadi dekat dalam chat tu, and then tolong masukkan kod ini 945706. Macam biasa tulis nama dengan kelas. Siapa tak tulis nama, siapa tak tulis kelas, saya remove dia, awak kena keluar masuk balik. Cepat. Kita ulang balik. Siapa nama tadi? Faris Fairuz. Faris Fairuz, okey, tolong tanda kehadiran dekat link komen. Dekat link yang cikgu nak bagi ni. Baru masuk. Sebab saya tak perasan langsung. Memang saya beritahu siap-siap, memang saya tak perasan sebab saya tengah online ya. Boleh cek kehadiran, link kehadiran. Lepas tu boleh masuk dekat link yang cikgu bagi yang kedua tu untuk join quiz cikgu. Okey. So ada 32 orang. Okey. Soalan dia adalah soalan yang sama. Saya beritahu awak siap-siap, soalan dia adalah soalan yang sama. Sepatutnya tak boleh salah. Apa? Apa dia? Kenapa? Hantar balik boleh? Tak apa. Hantar balik mana? Ni. Saya keluar tadi. Keluar. Oh, ingatkan hantar balik mana? Saya hantar balik sekali lagi. Satu link untuk kuis, satu link untuk kehadiran. Kehadiran ni pada siapa-siapa yang belum tanda kehadiran lah. Okay, yang belum tanda kehadiran boleh tanda. Yang baru masuk, baru-baru je masuk tadi, tak apa. Okay, better late than never orang kata. Tapi kalau boleh, janganlah lewat. Nanti sebab awak akan tertinggal banyak benda. Okay. Dah ke? Ada berapa orang dah masuk? Ada 35 orang yang dah masuk. Okey, saya harap keputusan yang akan yang awak akan dapat selepas ini dia lebih baik, dia jauh lebih baik lah sebab soalan dia adalah soalan yang sama. Okey. Ada 36. Okey, Faris Fairuz dah masuk. Okey, bagus. Terima kasih Faris Fairuz. Baru je join. Tak apalah. Awak cubalah sebaik mungkin untuk jawab soalan ni. Okey. Saya tak expect benda yang luar biasa tapi effort tu yang paling penting. Okey, insya-Allah ada lah. Ada sesuatu lah yang awak akan belajar nanti. Okey, berapa orang? 41. Okey, dah ke? Adakah yang belum masuk lagi? Kalau tak saya nak start sekarang. Satu suku dah. Nanti ada orang cakap ada azan.
Saya kena make sure tu dulu lah. Okay, kalau tak ada, cikgu nak start sekarang. Okay, cikgu akan start Cikgu akan start. 1, 2, 3. Okay, dah start. Boleh jawab sekarang. Ada juga yang salah. Tak faham ah? Ada juga yang jawab salah. Banyak lah tu ni yang bawah ni. Yang merah-merah ni. Merah-merah ni salah lah ni. Ha, ni. Saya Ni. dua je salah. Kenapa kena dua salah? Patutnya kena semua betul. Sebab dah bagi tahu jawapan yang betul. Kenapa? Kalau cikgu tak bincang jawapan, it's okay. Saya faham lah kenapa ada yang masih lagi salah. It's okay. Yang betul ni ada berapa orang je yang betul setakat ni? Ada 7 orang je yang betul semua setakat ni. Setakat ni lah. Dia menjawab semua betul. Yang lain-lain ni tu pun ada masih ada lagi yang juga yang salah. Apa kesimpulan yang cikgu boleh buat kat sini? Nanti cikgu beritahu. Udah. Okey. Tak apa, tunggu sekejap. Dah, saya betul semua. Okey, bagus. Bagus, terima kasih. Sebab betul semua. Tahniah saya ucapkan.
Yang patut ada salah-salah ni tak faham. Sekat 1, 2 tu boleh lah. Sampai 5, 6, 7, 8 salah tu. Ada Saya benda dua ada. je salah. Kalau boleh saya tak nak ada yang salah. Kalau boleh saya nak semua betul. Sebab kita dah bincang jawapan, bukan kita tak bincang jawapan. Saya Kat mana? 100. Kat mana yang silap tadi tu? Awak tengok balik, check balik kat dalam soalan awak tadi tu. Kita boleh tengok, awak boleh go through kan. Kat mana yang awak salah tu kan. Dia sama ada dua je. Sama ada salah tu yang salah yang sama ataupun salah dekat soalan lain. Ada 9 orang je setakat ni yang betul semua. Daripada 35 orang. Maksudnya Saya betul. baru ada 20%. 20% lah. 9 Saya salah 2. dah ajan lah. Saya semua betul. Habiskan cepat. Habiskan. Siapa lagi ni? Zahra Umairah, Shazrin, Faris Fairuz. Habiskan. Raja Haziq pun salah. Apa ni? Ada berapa soalan? Mesti awak betul 5 je. 5, 6 soalan je ni. 7, Saya 6 soalan tu. betul. 100. Ni Shazrin, Faris Fairuz, tolong habiskan jawab soalan awak ni. Saya tunggu awak ni. Saya nak bagi kesimpulan sikit apa yang dah berlaku sekarang untuk kelas hari ni. Kesimpulan. Sebelum kita tutup, nanti kita akan sambung balik kelas kita. Macam biasa, kelas kita esok pagi ada Kelas kita start esok pagi pukul 8. Okay. Ada kelas. Saya mengharapkan kehadiran semua sekali. Okay. Bangun awal, breakfast awal-awal. Pukul 6.30, 7 tu bangun lah. Mandi siap-siap. 7.30 tu dah boleh breakfast. Pukul 7.45, 7.50 tu dah boleh standby lah. Untuk berada dekat awak punya gadget masing-masing, komputer ke, laptop ke, tab ke, telefon ke. Awak masuk je siap-siap link tu. Sebab 7.45 link tu memang dah boleh access dah boleh masuk dah. Jangan masuk awal sangat. 7.30 awak masuk memang awak tak akan boleh masuk. 7.45 baru awak boleh masuk link tu. Okey. Shazrin ada lagi tak? Awak tak jawab lagi ni. Awak tak habis lagi jawab. Tak apa. Cepat habiskan cepat. Saya tunggu awak. Kita orang semua tunggu awak. Yang lain-lain semua dah habis. Kalau ikut rekod dekat sini ada 9 orang saja yang betul semua. Yang lain-lain tu nombor Arif Aiman, Nurdina, Hafiz, Arini Sofia, Zara Khadijah, Adam Ryan, Putri Aira, Ryan Darwish. Ini semua salah satu. Ari Azmanrul, Aira, Akil Mustaqid, Muhammad Salahuddin, Nur Alisha, Nadira, ni salah 2. Husna Syakira, Nur Hayati Insyira, ni salah 3. Aidil Dani, salah 3. Ainur Hanisa, Zahra Umairah, Nur Zulaika, salah 4. Qaid Adam, salah 5. Tengku Arif Syami kot? Syami Haziq ke? Azim ke? Entah. Ni salah 4 ke 5 je lah. Fari pun 5 tak ingat ni. Ni. Okay, sikit lagi. Shazrin. One more question. Okay, dah habis tamat untuk soalan hari ni. Untuk kuis yang kedua. Alright. Okay. Sekejap ni. Nampak kat sini ini ada dia punya dia punya rumusan. Saya betul semua. Rumusan. Yang pangkal-pangkal ni yang salah lah, awak jawab salah lah nampak ni. Rumusan tak apa, rumusan ni dekat ada. Sebenarnya awak pun boleh check dulu. Awak pun boleh check juga awak punya, awak salah kat mana, awak betul kat mana. Ni macam soalan ni. Soalan nombor 2 ni. Hafiz salah, Arini Sofia, Zara Khadijah salah. Dekat soalan nombor 2. Putri Aira, awak salah nombor 10 awak dah salah. Ada 1 salah. Yang lain-lain tu sama jugalah. Okey, dia macam ni kelas. Okey. Adalah sangat rugi kalau ada soalan yang awak tahu jawapan dia dan awak ada masa ataupun awak ada sumber rujukan untuk awak buka untuk awak dapatkan jawapan, tapi dalam masa sama awak tak boleh nak skor. Ada sangat
Ada bagi saya ada benda tu ada sangat rugilah bagi saya. Okey. Awak tahu tak? Saya beritahu soalan SPM. Kita SPM sebab UPSR memang tak ada lah exam. Kalau ada mungkin peringkat dalam bagi sekolah. PT3 tak pasti ada lagi ke tidak. Mungkin tahun ni memang dia cancel. Tahun SPM memang akan ada. SPM, STPM memang ada soal, memang ada peperiksaan. Saya nak beritahu awak subjek yang awak boleh bawa buku untuk jawab. Untuk masuk dalam subjek yang awak boleh jawab. Jadi 2 subjek yang awak dah tahu dah dia punya jawapan, dia punya soalan. Sorry. Dia ada 2 subjek yang ada kelebihan. Satu subjek seni. Seni ni dia dah bagi soalan siap-siap. Dia dah bagi soalan siap-siap. Dia macam awak periksa sebelum ni cikgu dah bagi soalan siap-siap, awak prepare barang, awak boleh buat training dekat rumah, lepas tu masa hari exam, awak boleh buat balik apa benda yang awak dah training dekat rumah. Soalan SPM, pendidikan seni pun sama juga. So adalah sangat rugi. Awak dah tahu jawapan dia, awak dah tahu soalan yang akan keluar, tapi awak tak boleh all out buat sehabis baik untuk nak score soalan tersebut. Soalan seni, pendidikan seni. Okey. Yang kedua, soalan apa tak? Paper apa? Paper sejarah, kertas 3. Paper sejarah, kertas 3, awak boleh bawa buku teks awak masuk dalam dewan peperiksaan. Buku teks awak. Soalan memang dia takkan bagi soalan lah. Tapi soalan tu memang awak akan dapat masa awak nak jawab tu baru dapat buku soalan semua. Tapi awak diberi satu talian hayat yang pada saya sangat besar, sangat hebat, sangat bertuah. Sebab zaman cikgu tak ada benda tu. Kena jawab sendiri. Awak boleh bawa buku, satu buku teks. Buku rujukan, buku teks lah. Masuk ke dalam peperiksaan. Maksudnya, awak dah ada dah jawapan dia tu. Jawapan tu dah ada dah. Cuma awak tinggal lagi awak nak keluarkan je. Awak nak tulis dekat dalam soalan nombor-nombor soalan yang mana. Okey? Tolong lepas ni kalau ada peluang macam ni, tolong jangan sia-siakan peluang tersebut. Serius dengan apa yang awak nak buat. Kalau tak nanti habis. Okey? Habis peluang awak macam tu je. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, besok kita akan ada kelas ke-8. Cikgu akan bagi lagi satu set yang lain. Ini bukan soalan yang sama. Esok akan ada satu set. Tapi soalan dia soalan lain. Mungkin dalam 20 soalan. Okay, cikgu akan ulang balik soalan yang sama. Kita akan bincang. Di hujung kelas, kita akan ulang balik soalan yang sama. Set yang berbeza. Bukan soalan yang ni soalan yang baru. Saya harap keputusan yang awak dapat hari ni jauh lebih baik daripada keputusan untuk esok. Okay, saya harap begitu. Okay. Boleh So, saya rasa tak ada apa-apa lagi yang saya nak cakap. Cikgu punya nasihat cikgu, tolong go through balik soalan-soalan yang awak dah jawab tadi. Yang mana yang awak jawab salah apa semua tu tadi. Kau janganlah tiba-tiba kau pangkah je tadi. Dah habis jawab terus pangkah. Tengok balik, buat postmortem sendiri. Apa yang cikgu saya dah jawab betul. Kat mana saya salah? Kenapa saya salah? Sebab cikgu dah explain balik soalan 1 sampai dengan soalan 14, 15 tadi kan. Dekat mana jawapan-jawapan dia. Tolong buat self punya check untuk nak tahu betul ke yang saya jawab ni, ataupun saya main tembak je ke, ataupun saya rasa betul tapi saya rasa tiba-tiba terbetul. Awak tembak lah maksudnya. Okey, tolong. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. So saya jumpa awak insya-Allah pukul 8.05 besok. Datang awal, masuk kelas saya awal. 7.45 saya punya link saya dah buka, boleh masuk seawal 7.45. Kita akan mulakan kalau boleh sharp pukul 8.05 sebab waktu esok kelas kita pun ada satu masa je sampai pukul 9.05. Okey, kita sudahi kelas kita dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw biha wa tawassaw bisab. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Bye cikgu. Bye. Bye cikgu. Bye cikgu. Bye cikgu. Bye. This is